المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر ربي أتمم بالخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, Ahli Tan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Pertama sekali, alhamdulillah kita rapatkan syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah dengan izinnya kita sambung tauhid kita pada malam ini. Kitab Aqidatun Najin. Siapa yang pegang kitab Jawi, muka surat 68. 68 lebih separuh daripada atas. Kita kira daripada bawah lah. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Daripada bawah ke atas tu baris yang ke-11. Kitab Rumi, muka surat 184. Tajuk besar tu pasal ke-7 dibuatkan pasal. Ia membicarakan para rasul dan para nabi beserta takluknya. Sebenarnya daripada sebelah itu, ya, satu para yang akhir tu, setelah selesai menyatakan mengenai takluk dengan uluhiyah tu. Baik, yang Rumi bolehlah kita ambil daripada muka surat 183, para yang akhir tu. Kemudian kita sambung muka surat 184. Yang Jawi muka surat 68, daripada bawah naik ke atas baris yang ke-11. Dia punya tajuknya, mulai malam ni kita baca, seterusnya dia akan membincangkan tentang kerasulan atau nubuah kenabian. Jadi setakat daripada awal dulu sampai bulan lepas tu, tentang uluhiyah, tentang ketuhanan sudah selesai. Tapi kita tak terasa tau, sebab dia bersambung. Oleh itu dia kata, muka surat 183 yang Rumi itu, yang Jawi itu daripada dan tetekala tu. Setelah selesai menyatakan mengenai takluk yang hubung kait dengan uluhiyah, dengan ketuhanan, iaitu yang mana yang wajib dah kita bincang, mana yang mustahil kita bincang, dan mana yang harus bagi Allah Ta'ala kita bincang, dengan lawannya, dengan dalilnya, apa semua dulu dah kita bincang. Kini hamba masuk pula dalam perbicaraan berhubung dengan takluk hak nubuah, hak kenabian, iaitu kenabian dan risalah, iaitu kerasulan para nabi dan para rasul. Itu kita mula muka surat 184. Jadi yang Jawi itu muka surat 68. Dia. Okey. Ya. Baiklah, muka surat 68. Kalau kesimpulannya tuan-tuan, saya boleh gambarkanlah perbincangan kita yang awal dulu, daripada takrif, pengenalan dan sebagainya, membincangkan perkara-perkara yang wajib kita ketahui dalam tauhid berhubung dengan ketuhanan, berhubung dengan Allah, iaitulah sifat yang wajib. Ada 20.
Sifat yang mustahil ada 20 lawan yang wajib. Sifat yang harus itu 1. Jadi ada 41. Jadi diterangkan yang 41 itu, yang wajib, yang mustahil, yang harus itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang 20 sifat yang wajib itu dibahagikan dia kepada 4. Satu namanya nafsiyah, sifatnya wujud saja. Yang 20 sifat yang wajib tu kan, wujud, qidam, baqa sampai kaunu ta'ala mutakalliman tu, dibahagi pula dia kepada 4. Satu namanya sifat nafsiyah, sifat wujud. Yang kedua namanya sifat salbiyah, 5 sifat, iaitu ialah qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsih, wahdaniyat. Lepas tu 7 sifat, lepas tu pula namanya sifat ma'ani, daripada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kemudian 7 lagi yang akhir tu bakinya, ya, namanya sifat maknawiyah, daripada kaunuhu ta'ala qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Itu pengenalan sifat-sifat Allah tu. Ada yang nafsi, ada yang salbi, ada yang ma'ani, ada yang maknawiyah. Lepas tu yang 20 sifat itu pula dibahagi pula kepada 2. Satu dinamakan istighna'un ilah an kulli ma ada. Maha kaya atau terkaya Allah SWT daripada yang lainnya. Maksudnya Allah SWT tak perlu kepada yang lain pada Allah SWT. Dia sudah kaya. Itu namanya istighna. Kaya Allah SWT, tak perlu tolongan, bantuan, tak perlu. Dekat situ ada 11 sifat. Dalam 20 tu dibahagi pula kepada 2, sifat istighna ada 11. Apa dia sifat istighna ada 11? Iaitu ialah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsih. 5 ya. Lepas tu sama, basar, kalam. 8. Sifat ma'ani pula ada 3. Kaunuhu ta'ala sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi ada 11. Sifat istighna yang 20 tu namanya sifat istighna'un ilah an kulli ma ada. Terkaya Allah SWT daripada yang lain pada Allah. Maknanya dia tak perlu bantuan apa-apa. Sebab dia terkaya. Oleh itu wujud Allah SWT tak perlu yang lain. Qidam Allah SWT tak perlu yang lain. Baqa, mukhalafatuhu, qiyamu ta'ala bi nafsih. Ya, itu semua terkaya itu. Lepas tu sama, basar, kalam. Allah SWT mendengar, tak perlu tolongan, tak perlu bantuan apa-apa. Basar, melihat, dan kalam Allah SWT. Kaunu ta'ala sami'an, basiran, mutakaliman. Itu namanya sifat istighna. Kemudian bakinya itu 11 ya. Bakinya pula ada 9 lagi. 9 itu dinamakan sifat ibtiqar, kullu ma adahu ilaihi. Berhajatnya yang lain pada Allah kepada Allah SWT. Lain pada Allah, semua berhajat pada Allah SWT. Termasuk kita, makhluk Allah SWT. Ada 9 sifat ya, yang kita berhajat kepada sifat Allah SWT. Wahdaniyat, makhluk tuan-tuan lain pada Allah SWT semua berhajat kepada keesaan Allah SWT. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. 5. Kaunuhu ta'ala qadiran, muridan, aliman, hayyan. Ada 9. Jadi sifat yang wajib tu dinamakan sifat ibtiqar, kullu ma adahu ilaihi. Berhajat yang lain pada Allah kepadanya saja. Kita berhajat kepada keesaan Allah. Kita berhajat pada kuasa Allah. Kita berhajat pada iradat Allah. Kita berhajat kepada ilmu Allah. Kita berhajat kepada hayat Allah. Kita berhajat pada kaunuhu ta'ala qadiran, muridan, aliman, hayyan. Jadi 9. Jadi istighna tadi 11 yang wajib, lawan yang mustahil 11 jadi 22. Lepas tu yang ibtiqar tu 9 daripada yang wajib, lawannya 9 jadi 18. 18 campur 22 jadi jumlahnya berapa tu? Berapa matematik tu lupa pula. Jadi jumlahnya ada
Berapa tu? 22 campur 18. 40. 40. Lepas tu yang harus 1, jadi 41. Kemudian dimasukkan pula dalam istighna tu ada 2. Lawannya pula 2. Jadi 4. Jadi 41 campur 4, 45. Lepas tu dimasuk dalam ittiqar pula 3. Lawannya pula 3 jadi 6. Jadi berapa tu? Ada dalam istighna tu dia tidak 4 pasal diambil dari dekat itu yang harus tu 1. Kalau kita tak sebut yang harus tu, dia asalnya semuanya jadi 11, 22 campur 18, 40 saja. 40. Lepas tu diambil dekat istighna tu ada 2, jadi 44. Diambil daripada ibtiqar itu 3, lawannya 3 jadi 6. Jadi jumlahnya semua situ 50. Baik. 50 itu dinamakan 50 aqaidul iman dalam kalimah la ilaha illallah. Jadi selesailah pelajaran kita kalimah la ilaha illallah. Aduh. Itu berapa bulan kita baca tu? 2 tahun ke 3 tahun? Kitab kita ni kan. Baik. Kesimpulan tu tuan-tuan, saya bagikan tadi untuk surau 1 lai, tampal nanti ataupun belikan frame yang baik-baik. Semua ada dia punya rajah yang saya sebut tu. Di bawah la ilaha illallah tu ada 50 aqaidul iman. Ada 50 simpulan iman yang wajib kita yakini. Satu saja pecah tuan-tuan habis. Pecah sebiji je, kalau ibarat 50 biji telur lah. Pecah sebiji telur je habis. Tak pakai. Itu namanya aqaidul iman dekat la ilaha illallah. Baiklah, nanti saya bagi pada tuan anu tadi, dia letak so kalau boleh belikan frame biar dia. Tapi kalau nak sendirian untuk di rumah bagus juga. Boleh hubungi Pak Haji nanti. Ada lagi Pak Haji dalam kereta tu. 1 lai 10 rial je. Jadi simpulan kitab kita ni 1 lai 1 muka surat tapi besar lah, lebih kurang macam meja ni. Belikan frame tengok situ. Tapi pelajaran kita baru la ilaha illallah. Baru la ilaha illallah tu. Jadi malam ni kita nak sambung Muhammadur Rasulullah pula. Itu nanti disimpulkan pula ada dekat situ. Dekat Muhammadur Rasulullah tu tersimpul pula kesimpulannya ada 16. Jadi 50 campur 16 ada 66 aqaidul iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 66 biji. Tapi paling kurang kalau tak dapat 66 itu 50 jadilah. Dekat la ilaha illallah ada 41, yang wajib 20, yang mustahil 20, yang harus 1. 40. Muhammadur Rasulullah itu kenabian nubuah itu ada 9. Yang wajib pada Rasul 4, yang mustahil 4, yang harus 1. Jadi 9, jadi 50. Tapi kalau dimasukkan cara detail lagi, jumlahnya semua ada 66. Itu dinamakan aqaidul iman. Simpulan keyakinan kita mesti cukup semua itu dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kesimpulannya, kitab kita ni lah. Kitab ni baru separuh dah kita baca ni. Nanti bila habis tu 1 muka je kesimpulannya tu. Letak di frame dekat rumah. Bila dah habis kitab ni, tengok. Bila tak faham rajah tu, buka kitab. Tak faham juga, telefon ustaz. Ustaz boleh datang. Saya kata di mana telefon ni? Di rumah ke di restoran Arab Season 9? Restoran Arab. Tunggu sekejap, saya datang lah tu. Tu dia tuan-tuan. Pasal kita belajar ni jauh sikit kan, sebulan bersambung. Jadi saya nak buatkan macam itulah, senangnya dia ada ringkasan 1 muka. Itu sudah dicetak kertas macam kertas yang terbitan Jabatan Agama, yang peraturan masjid apa semua itulah. Tapi tak ada sign lah kat situ. Itu kalau nak di rumah untuk sendirian, jumpa Pak Haji nanti ada lagi. Yang untuk surau masjid yang saya mengajar mana tauhid ni, bagi seorang 1. Kenang-kenangan
Bila khatam nanti kitab Aqidatun Najin, ini dialah pelajaran satu muka aja. Okey. Itu kesimpulan la ilaha illallah ya. Jadi mulai malam ni kita nak masuk pula Muhammadur Rasulullah. Ni yang kita baca ni. Tajuk. Baik, dia kata pasal yang ketujuh membicarakan para rasul dan para nabi beserta takluknya, perkara yang ada hubung kait dengan mereka. Terdahulu dari ini pengarang telah pun menyentuh persoalan nabi dan rasul. Dalam mulai kitab ni ditakrifkan siapa nabi, siapa rasul, berapa nabi, berapa rasul mengikut pandangan ulama. Pada mukaddimah kitab ini dan pada pasal pertama secara pengenalan yang memang ada kaitannya dengan pembicaraan di tempat-tempat yang tersebut. Jadi dekat sini pun nanti mungkin diulang sekali lagi. Sebanyak sedikit para pembaca tentu sudah maklum dan faham apa yang dimaksudkan oleh pengarang mengenai perkaranya, mengenai perkara Nabi dan perkara Rasul. Cuma nak bincang yang wajib kita ketahui, berapa sifat wajib bagi Rasul, berapa sifat wajib bagi mustahil bagi Rasul, berapa sifat harus bagi Rasul. Ya, maka dalam pasal ini pula pengarang kembali menyentuh hal yang sama dengan lebih terperinci. Dulu sepintas lalu saja, tapi di sini secara terperinci untuk membicarakannya secara menyeluruh serta menyebutkan sekali takluk-takluknya yang memang wajar disebutkan di sini, memang patut disebutkan sekali lagi. Khususnya setelah pengarang membicarakan mengenai takluk dengan uluhiyah. Bila dah selesai uluhiyah ketuhanan la ilaha illallah, yang dalam itu ada 50 aqaidul iman. Paling kurang pun 41 kita kena yakin itu. Kalau boleh tambah lagi jadi 50, tambah lagi 9 tu. Di pasal yang lalu, mana yang wajib bagi Allah dah kita ketahui 20. Mana yang mustahil bagi Allah kita ketahui 20. Dan mana yang jaiz yang harus bagi Allah iaitu satu sifat. Jadi 41. Selesai dekat la ilaha illallah. Maka sudah kena tempatnya disebutkan pula takluk mengenai kenabian dan kerasulan yang berhubung kait dengan hukum-hukumnya dalam sifat masing-masing, sifat rasul dan sifat nabi-nabi dan rasul. Mana yang wajib bagi para rasul, mana yang mustahil bagi para rasul dan mana yang harus bagi para rasul. Kalau nak jumlahnya senang je tuan-tuan, yang wajib 4, yang mustahil 4, yang harus 1. Jadi ada 9 dekat Muhammadur Rasulullah tu. Kini marilah kita tatap apa yang dikatakan oleh pengarang selanjutnya mengenai perkara ini supaya bertambah kepahaman kita insya-Allah taala. Baik, dia nak ulang balik apa dia takrif rasul dan nabi. Rasul ialah seorang manusia. Rasul tu manusia, bukan jin, bukan malaikat. Manusia. Yang diwahyukan oleh Allah Taala. Dia dapat wahyu daripada Allah SWT. Mereka-mereka Rasul ni dapat wahyu daripada Allah SWT. Kalau Nabi kita Quran, kalau Nabi dulu Taurat ada, Injil ada, Zabur ada. Dengan ajaran syarak, wahyu itu semuanya mengenai tentang ajaran syarak, hukum syariat, peraturan, ya, hukum hakam. Dan disuruh sampaikannya kepada umatnya. Bila dapat wahyu, suruh sampai pada umat, itu Rasul. Jika tidak disuruh sampaikan, maka orang itu ialah Nabi, bukan Rasul. Kalau manusia juga, dapat wahyu juga, tapi wahyu tak disuruh sampai pada umat, itu Nabi saja. Kalau disuruh sampai, itu Rasul. Agaknya kalau nak beza tu, apa dia bezanya? Setiap Rasul mesti Nabi. Tidak setiap Nabi jadi Rasul. Jadi yang tinggi pangkat tu Rasul ke Nabi? Rasul. Sebab ada Nabi yang tak jadi Rasul. Tapi bila jadi Rasul semuanya asalnya Nabi. Macam tu. Dengan demikian setiap Rasul itu Nabi. Dan bukan setiap Nabi itu Rasul. Nabi itu umum. Sementara Rasul itu hanya Nabi yang tertentu saja, khusus lagi. Jadi Rasul itu dia kecil lagi bilangannya. Sebab sebahagian saja daripada Nabi-Nabi itu yang diangkat jadi Rasul. Tapi Rasul itu semua daripada Nabi. Jadi Nabi itu umum sifatnya dan Rasul itu khusus sebab dia tertentu kepada orang tertentu saja.
Kerana itulah dikatakan setiap rasul itu nabi dan bukan setiap nabi itu rasul, kecuali sebilangannya sahaja nabi itu yang jadi rasul. Namanya yang wajib kita ketahui dalam Al-Quran itu 25 disebut oleh Allah yang kita tahu. Daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW 25. Itu nanti dalam pelajaran tauhid kita, termasuk dalam fardu ain yang wajib kita ketahui namanya 25 orang itu. Yang lain-lain kita tak tahu. Sebab Allah tak beritahu. Dalam Quran ada juga yang disebut nama Nabi tapi tidak jadi Rasul. Ya, contohnya macam Nabi Haidir misalnya kan. Dia Nabi saja, tidak Rasul. Dan ada juga yang lain-lain lagi. Baik, syarat bagi seorang Rasul itu ialah orang yang paling sempurna. Ni nak mengenal siapa dia Rasul itu. Syarat bagi seorang Rasul itu ialah orang yang paling sempurna akalnya pada zamannya. Jangan dibiza dengan zaman-zaman berikutnya lain. Di zaman dia, dialah orang yang terbaik. Orang yang sempurna akalnya. Paling berilmu pada zamannya dialah. Paling sempurna kejadiannya dialah. Paling baik perangainya dialah. Maha suci daripada kekurangan dan kejahatan ibu bapaknya. Bukan dia saja, ibu bapaknya pun juga dipelihara oleh Allah SWT daripada kejahatan. Baik, mungkin timbul kita dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim itu bapaknya Azar, pembuat patung. Jadi ulama-ulama tafsir, sebab kalau bapak Nabi ada kecacatan ibu bapaknya kan. Bukan bapaknya, sebenarnya pakciknya. Tapi dia orang-orang dulu dia panggil pakcik itu pun papa juga. Lebih kurang macam itulah. Jadi itu yang kena takwil tu. Sebab kalau tidak bercanggah nanti dengan takrif kerasulan Nabi Ibrahim. Tidak keras hati, terbuka, pemaaf, suci daripada sebarang kecacatan fizikalnya. Tak ada yang cacat, pandangan, penglihatan dan sebagainya. Yang dicela seperti kusta dan sopak, tak ada penyakit yang teruk-teruk. Jadi oleh sebab itu kalau kita bincang Nabi Ayub itu sakit, bukan sampai macam sopak jatuh daging busuk tu bukan. Itu mencacatkan kenabian dan kerasulan. Sakit memang ada sakit, tapi sakit kulit cacar saja. Bukanlah sampai macam sopak, kusta, aduh bukan. Tidak pemalu, ya. Tidak pemalu umpama makan di jalan. Tak rasa jatuh derajat kalau makan sama orang ramai di tepi jalan, bentang surban makan, tak malu. Kita malu. Kita lah, malu makan di jalan. Kalau pangkat tinggi-tinggi lah. Nabi Rasul pangkat tinggi tak malu. Turun ke bawah. Istilah saya turba. Turun ke bawah. Turba. Itu istilah baru tu turba. Turun ke bawah. Jadi tak malu umpama makan di jalan. Tidak hina kerjayanya seperti buang darah. Misalnya dia ada kerja yang tukang bekam pun ada. Itu bukan kerja yang menghinakan. Buang darah, bekam. Terpelihara daripada segala dosa sebelum atau sesudah diutus, walaupun terpaksa ataupun terlupa. Tak ada buat salah. Sama ada sebelum Rasul ataupun sesudah jadi Rasul. Timbul pula Nabi Adam, datuk nenek kita dalam surga. Dia langgar perintah Allah. Kata Allah jangan dekat pokok. Tapi syaitan goda, dia dekat juga. Itu kena takwil juga macam tu. Itu bukan menjatuhkan derajat martabatnya. Itu ada yang mengatakan dia sebelum lagi jadi Nabi dan sebelum lagi jadi Rasul. Sebab nak jadi Nabi, Nabi siapa pula? Nak jadi Rasul, nak sampai kepada siapa pula? 2 orang je suami isteri. Ada takwil juga tu. Dan itulah asbab untuk kita duduk di dunia. Kalau tidak, tak duduk di dunia. Tak mengaji lah akidatun najin. Duduk surga je. Allah,
goyang kaki jadi surga. Mengaji-ngaji ini di dunia ni aja. Ya, mana-mana dosa yang lahir daripada setengah mereka hendaklah kita takwilkan. Kena takwil. Keadaan tu jangan terus Nabi pun buat salah juga ya. Seperti kecelaan yang menimpa Nabi Ayub. Jangan terus kita dengar cerita bukan main, amboi sakitnya sampai orang lari semua. Mana ada Nabi yang macam tu meliarkan orang, tak ada. Dosa Nabi Adam yang turun ke dunia dekati pokok kayu itu. Kedustaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dusta juga. Kata Nabi Ibrahim, mana aku tahu. Bila Namrud panggil, engkau ke yang rosak berhala. Kata Nabi Ibrahim, mana aku tahu. Tuan kalau nak tahu, tanya berhala yang tepi pintu yang besar tu. Dia duduk situ penjaga dia, tanyalah dia. Astagfirullahalazim. Padahal dia yang runtuhkan tu. Contohnya, ada hikmat rahsia itu diizin oleh Allah SWT. Buta mata Nabi Syuaib. Bukan buta, terlalu menangis, sayang dengan Nabi Yusuf. Sampai air mata tak kering-kering, sampai tak berapa nampak. Bukan buta, lepas hilang menangis. Celiklah, balik semula. Dan Nabi Ishak yang sebenarnya bukan buta, tetapi kerana selaput matanya sahaja, menangis terlalu kuat. Atau dikatakan ia berlaku selepas selesai daripada menyampaikan seluruh perintah Tuhannya. Ataupun kalau ada kita dengar macam tu, kita takwilkan ini sudah selesai menyampaikan risalah kerasulannya. Tidak mengapa demikian. Kita takwil, tak apa sakit-sakit macam tu, tapi jangan sampai menjatuhkan martabat kenabian dan kerasulan. Sebab mereka ni orang yang dipelihara oleh Allah SWT. Hatta tuan-tuan, kalau sejarah Nabi kita Muhammad SAW, jangan kita sebut ibu bapa Nabi pun tak Islam juga. Tak boleh tuan-tuan dalam tauhid. Sebab dalam fakta sejarah, bapa Nabi, masa Nabi dalam kandungan. Mana ada dakwah Nabi, tak sempat. Ibu Nabi, ya, meninggal masa Nabi umur 6 tahun. Nabi belum lagi dilantik jadi Rasul. Nabi lantik jadi Rasul umur 40 tahun. Jadi bahasa kita katakan bapa Nabi pun tak Islam juga. Tak boleh. Kita kena dengan bahasa Tauhid. Bapa Nabi dan ibu Nabi hidup di antara satu Rasul dengan satu Rasul. Zaman itu dinamakan Ahlul Patrah. Itu bahasa Tauhid tuan-tuan. Jadi Tauhid ni tak boleh nak sebut-sebut begitu saja. Fakta sejarahnya macam tu. Tapi dia Ahlul Patrah. Orang yang selamat daripada beban syarak. Sebab tak ada yang mendakwah. Syariat Nabi Isa dah selesai bila Nabi Isa diraibkan. Lepas tu Nabi Muhammad belum lantik jadi Rasul. Jadi ibu bapa Nabi hidup zaman tu. Namanya Ahlul Patrah. Sementara fitnah mengenai tentang Nabi Daud dan selainnya, maka janganlah kita ikuti kata-kata setengah pihak yang jahil daripada kalangan ahli sejarah. Walaupun dia ahli sejarah, fakta sejarah ada, tapi dalam tauhid kita ada etika dia. Iktikad. Sebab bila kita kata menjatuhkan martabat Nabi, kesannya tuan-tuan keimanan orang kepada Nabi itu menurun. Padahal kita kena yakin itu termasuk Muhammadur Rasulullah tu. Nanti kita bincang dalam lafaz Muhammadur Rasulullah, kenabian kerasulan tu. Janganlah kita iktikadkan kata-kata mereka itu, kerana yang demikian itu membawa kepada keburukan yang tidak harus mengikut syarak. Haram hukumnya cakap macam tu. Dan bid'ah cakap macam tu, kena takwil. Dan boleh membawa kecelaan pada agama. Akhirnya nanti agama jadi rosak. Bila orang menurun keyakinan, kepercayaan, jadi agama rosak. Sedangkan dalam tauhid dia kena jazam. Jazam itu 100% tak boleh. Zan, kuat sangka tak boleh. Dia mestilah yakin. Kalau turun sikit jadi zan tak boleh nanti. Rosak akidah kita. Atau diberitahulah tentang kenabian dan kerasulan. Faedah dia kata, setiap nabi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah rasul. Semua nabi yang disebut dalam Quran itu adalah rasul. Kecuali Khidir saja. Khidir itu tidak rasul, dia nabi saja. Dan Uzair itu dia nabi saja, dia tidak rasul. Nabi Khidir kita tahulah, antara nabi yang belum lagi mati, hidup lagi sekarang tapi diraibkan oleh Allah SWT. Dia duduk di bumi dan di air. Nabi Isa di atas, di langit. Nabi Isa juga tidak mati, raib.
Nabi Idris dan Nabi Ilyas ada 4. 2 di bumi, 2 di atas. Termenung pula tu. Nanti kita mungkin ada fakta nanti akan dijelaskan dekat situ ya. Jadi Nabi Khidir dan Uzair. Uzair ni siapa? Uzair ni dia hidup di zaman lepas Nabi Musa AS Bani Israel. Dia umur 9 tahun dah hafaz Quran. Bila Nabi Isa wafat, maka syariatnya pun tak pakai lagi, maka Taurat pun tak boleh pakai. Tapi ramai orang yang hafaz Taurat di zaman itu dibunuh semuanya. Sebab tak boleh lagi dah pakai Taurat. Yang hafaz kena bunuh. Taurat pun yang mana ada kitab Taurat simpan tak boleh. Simpan je ISA. Jadi Uzair ni umur 9 tahun. Hafal Taurat. Jadi kata orang Yahudi, biar pilah dia hafal budak tak ada apa. Tapi bila dipikir nanti besar-besar pula si Uzair ni, kacau juga. Dia dah sekat dah Taurat tu tak boleh lagi dah. Allah SWT tidurkan Uzair ni macam Ashabul Kahfi selama 40 tahun. Bila 40 tahun, orang yang hafaz Taurat semua dibunuh, kitab Taurat pun salah, siapa ada memiliki je salah. Jadi Uzair ni Allah nak pelihara, ditidurkan macam Ashabul Kahfi lah, bukan mati, tidur 40 tahun. Cukup 40 tahun, Allah SWT sedarkan dia. Ya, tapi umur masih 9 tahun lagi. Siapa nak tidur macam tu, umur tak bertambah, okey boleh. Umur masih 9 tahun, walaupun dah 40 tahun. Jadi bila dijagakan Uzair ni, dia mengaku dia hafal Taurat. Dah 40 tahun, pisah dengan Taurat. Jadi orang Yahudi pun pelik. Mana ada orang hafal Taurat? Kita 40 tahun dah salah kalau ada simpan Taurat pun. Jadi dia kata dia hafal. Nak semak pun tak tahu. Pasal dah tak tahu lagi. Dia hafal daripada kulit ke kulit. Bahasa dia lah, bahasa Ibrani. Jadi macam mana nak test dia ni betul ke hafal Taurat ataupun syair? Syair yang dikarang-karang itu saja ke? Jadi bila dalam kalangan tu adalah dalam kalangan masyarakat, kalau nak semak dia kata, aku ada simpan Taurat, tapi jangan salah tahu. Dulu bila ada Taurat je ISA. Kira dihapuskanlah ISA tu dah kira. Jadi dia pun dikata aku ada simpan Taurat datuk nenek aku dalam tanah dalam tempayan. Kalau nak test budak 9 tahun ni hafal Taurat, jom kita buka. Tapi jangan salahkan aku tahu. Kalau tak hal ni aku tak cakap, biarlah Taurat tu dalam tanah. Okey. Jadi peraturan membenarkan. Buka Taurat, suruh si Uzair baca dari awal sampai akhir hafal. Jadi kata orang Yahudi, ini yang hafal Taurat ni anak Tuhan yang hafal. Jadi dia kata kalau begitu kita sembah dia. Tak nampak bapak dia, anak dia jadilah. Itu yang orang Yahudi. Orang Yahudi ni macam orang Nasrani. Orang Nasrani Nabi Isa anak Tuhan juga. Dia Uzair ni lah anak Tuhan. Kita sembah anak dia jadilah. Jadi Uzair ni juga akhirnya jadi Nabi juga. Tidak Rasul. Para anbiya seluruhnya daripada keturunan Sam. Nabi-nabi ni semua daripada keturunan Sam, anak Nabi Nuh. Sementara keturunan 2 orang anak Nabi Nuh lagi, itu ialah Ham dan Yapis. Anak Nabi Nuh ni 3 yang hidup, Sam, Ham dan Yapis. Kan'an tenggelam. Dia tak ikut bapa dia, Kan'an. Jadi Sam, daripada Sam ini yang jadi anaknya itu jadi Nabi Nuh. Keturunan Sam anak Nabi Nuh. Yang daripada dia itulah jadi nabi-nabi. Sementara keturunan 2 anak Nabi Nuh yang lain ialah Ham dan Yafis. Tiada seorang pun yang jadi nabi. Daripada Sam ni saja, daripada nabi-nabi yang sampai itu ke bawah tu. Nabi-nabi selepas daripada Nabi Ibrahim ialah anak cucu cicit Nabi Ibrahim sendiri. Daripada Nabi Ibrahim ke bawah itu cucu cicit Nabi Ibrahim.
Di sana terdapat 8 orang Nabi yang bukan daripada keturunan Nabi Ibrahim, iaitu Adam, Sis, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Lot dan Yunus. Ini bukan daripada Ibrahim, itu atas lagi, ke atas lagi. Pada Ibrahim ke bawah itu semua keturunan Nabi Ibrahim. Ini pula kalau nak tahu dia punya keturunan Nabi ini adalah yang buat juga, yang satu muka tu kan, sampai pada Nabi Muhammad SAW tu ada dia punya tangga-tangga daripada mana tu. Tengok juga, boleh juga. Di sini tak nampak lah tu. Semua Nabi daripada keturunan Yakub. Nabi-Nabi ke bawah lepas Ibrahim tu keturunan Yakub. Kecuali 20 orang Nabi, itu Adam, Sis, Idris, Nuh, Lut, Saleh, Ibrahim, Hud, Syuaib, Ismail, Isa, Ayub, Yunus, Khidir. 4 orang yang muncul selepas Nabi Isa, yang 3 daripadanya disebut dalam surah Yasin, iaitu ialah pada ayat wadrib lahum masalan ashabal qaryah itu, atau dalam surah Yasin itu, ya, hingga akhir ayat, ya, Khalid bin Sinan Al-Abasi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 orang daripada kalangan para anbiya itu masih hidup. Siapa dia? 2 orang di langit, iaitu Idris dan Nabi Isa. Hidup lagi. Gaib. Tu kalau ditanya macam mana Ustaz? Macam kita ni boleh gaib. Allah boleh letakkan dia di alam malakut namanya. Kita ni, saya dah bagi tahu, kita ni berada di alam mulki. Di sebalik kita ni ada alam lagi namanya alam malakut. Kalau Allah SWT nak gaibkan, tak nampak. Jangan Nabi Isa dia datang, dia mengaji, sini kata tak nampak raun. Oh, boleh tahan jugalah, dia kata. Tapi kita tak nampak. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Sebab dia di alam di sini juga, tapi di sebalik yang ada ni. Namanya alam malakut. Itu Nabi Isa dan Nabi Idris. 2 orang lagi di bumi, iaitu Khidir dan Ilyas. Di bumi dan di air, dia di laut itulah. Dia pun juga alam malakut juga, tak nampak. Mungkin dia datang. Oleh itu dalam kisah-kisah dulu kita pernah, tuan-tuan, ada seorang ulama Khatimul Aqsam tu, dia disoal orang tentang tauhid. Dia pun tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, malam tu dia tidur bermimpi jumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatimul Aqsam ni jumpa Nabi dalam mimpi. Bila jumpa tu, dia pun mengadulah yang orang tanya yang dia tak dapat tu apa jawapannya dalam mimpi. Nabi pun bagilah jawapan ini. Kemudian Nabi bagi tahu orang yang tanya kamu semalam dalam mimpi, dia tidak datang, esok jumpa kamu lagi. Kamu sedia jawapan tu. Rupanya betul esok datang. Bila datang, rupanya Nabi Khidir. Yang tanya tu Nabi Khidir. Astagfirullahaladzim. Bila dia datang, yang semalam tu, dia tak tanya lagi. Dia kata, kamu dah dapat jawapan kan? Kita bersalawat saja pada Nabi Muhammad SAW. Maknanya jawapan tu Nabi dah bagi tahu malam tadi dalam mimpi. Rupanya dia tu Nabi Khidir. Kalau kita dapat dijumpa kita tu. Jom Nabi Khidir kita tengok Palestin macam mana. Tengok macam mana Mursi kata nak dibunuh. Dah diputuskan. Dr. Yusuf Al-Qardawi 2 hari bulan 6 ni akan mesyuarat, diputuskan. Tunggu mufti Mesir saja. Kalau dia kata boleh bunuh, bunuh. Kalau mufti pula habislah. Sebab dia di alam malakut, kita tak nampak, dia raun semua tu. Oleh sebab itulah tuan-tuan, kalau dalam tauhid ni kita bincang para wali itu tuan-tuan, dia di alam macam itulah, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernahlah cerita, bukan ceritalah, ceramah, tapi saya cerita para wali. Masa tu perang Iraq dengan Amerika, Saddam Hussein yang mula-mula tu. Jadi saya ceramah jauhlah dekat sana, dekat Pulau Indah sana tu kan. Pulau Lumut sana. Ceramah.
ceritakan masa itulah masa Amerika serang Iraq. Berapa hari, 3 hari ke tak tembus-tembus juga. Bom dah bertan-tan habis, tapi tak ada cacat pun di bawah. Jadi saya ceritakan itu sebenarnya adalah para wali Allah dan malaikat Allah. Di alam malakut kita tak nampak, dia ambil sambut bom itu. Jatuh je. Kalau dia meletup pun dekat situ saja. Tak ke bawah. Saya kata kemungkinan para wali ini kita tak tahu. Dia ada sembahyang maghrib dengan kita, sembahyang isyak dengan kita, sama-sama sembahyang jemaah. Tapi lepas isyak dia terbang pergi ke Iraq, sambut bom. Bila saya habis ceramah, seorang wak di kampung tu, "Ustaz, malam ini saya mau ikut Ustaz." Saya kata, "Ke mana wak?" "Mau ikut sambut bom di Iraq." Asal boleh ingat wak saya yang tu orang sambut bom. Saya kata, "Bukan wak, saya ceritakan itu para wali." Wak ni dia dengar malam ni kita pergi sana nak sambut. Saya tegak lagi bulu rumah. Wak nak ikut malam tu. Saya pun nak tengok juga Ustaz, nak tolong Iraq. Astagfirullahalazim. Saya kata para wali wak. Wak tu memang ya betul. Sebab lepas isyak terbang sana, sambut. Nanti subuh ada sembahyang dengan kita, ada lagi jemaah. Para wali itu macam tu, itu dinamakan di alam malakut. Jadi para nabi yang gaib ni dia hidup lagi, tapi di alam malakut dia diraibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pandangan kita dia ada. Baiklah, itu sedikitlah sentuhan daripada nabi dan rasul yang 25 tu. Ada 4 yang belum lagi mati. Idris dengan Isa di langit, Haidir dan Ilyas itu di bumi. Baik, bahasa para anbiya itu ada 3. Pertama bahasa Arab, yang kedua bahasa Suryani atau Syriani, ketiga bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani merupakan bahasa semua nabi daripada keturunan Nabi Yaqub, Bani Israel itu. Bahasa Suryani ialah bahasa 5 orang nabi, itu Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut dan Nabi Yunus. Itu bahasa dia. Sementara bahasa Arab merupakan bahasa 12 orang nabi, iaitu Adam bahasa Arab, Nabi Syuaib yang kedua bahasa Arab, Hud, Salih, Ismail, Sis, Khaidir. 3 orang nabi yang dibayangkan dalam surah Yasin itu ialah Sam'un, Syamwil dan Hazkil, Khalid bin Sinan dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi-nabi yang tidak lantik jadi rasul, iaitu ialah ada 3. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasul. Itu semuanya bahasa mereka adalah bahasa Arab. Sam'un ni nabi. Kalau dalam cerita orang putih disebut Simpson ke apa, lebih kurang begitu kan. Sam'un. Lepas tu Syamwil. Syamwil ni juga nabi juga, tidak rasul. Hazkil, Khalid bin Sinan. Ini semua nabi saja. Dan akhirnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut kaul yang muktamad, nabi hanya terdapat di kalangan manusia sahaja, tidak di kalangan jin. Baik, kalau kita dengar pula di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, jin dia syariatnya sama dengan syariat manusia. Sembayang pun dia sembayang, puasa pun dia puasa. Zakat pun dia zakat. Kalau dia ada harta dia, haji buat haji, umrah buat umrah. Iktikaf. Jin Islam. Jadi kalau ditanya orang lah, siapa Nabi jin pula? Nabinya manusia lah. Sebab dia belajar kepada Nabi jin zaman Nabi Muhammad SAW. Lepas tu Nabi tak ada belajar pada sahabat. Sahabat tak ada belajar pada tabi'in. Kemudian tabi'in tak ada sampai ke bawah. Sekarang ni dibelajarlah mana-mana kelas agama kita ni, jin tuan-tuan ni penuh ni. 9 kali ganda kalau tuan-tuan nak tahu ni. Kalau kita 100 malam ni, dia ada 900. 1000 sebenarnya pengajian malam ni. Termenung tu pula tu. Jin Islam. Sebab dia sama syariat dia belajar. Sebab dia tak ada Nabi jin. Nabi dia, Nabi kita lah. Jadi syariatnya sama syariat kita lah. Pelajarannya ikutlah warisan Nabi siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Dia belajarlah situ. Setiap kelas agama ni tuan-tuan, jin banyak. Guru saya, Allah yarham, Datuk Muhtar Saleh. Dia kan mengaji di India, di Yuban dulu. Dia cerita, di Yuban di India tu ada satu dewan kuliah jin namanya.
Tuan guru bawa hadis, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, kosong diwan. Orang kata tuan guru ni merapu, padahal murid dia penuh dekat situ. Kalau belajar macam tu tuan-tuan, tu ulama-ulama dulu. Atau di Yuban di India, universiti yang tertua juga di dunia. Baik, dia belajar ni. Kitabnya Aqidatun Najin. Tapi dia tak pakai kitab macam kita lah. Dia lebih pada kita yang pakai yang handphone tu, dia lagi hebat pada handphone tu. Dia punya WhatsApp dia lagi lah. Jadi macam tu tuan-tuan, ya. Jadi itu qaul muktamad, walaupun ada pendapat lain yang mengatakan bagian-bagian. Nabi hanya terdapat di kalangan manusia saja, tidak di kalangan jin. Bilangan Nabi mengikut qaul yang sahih, tiada siapa yang dapat mengetahui dengan tepat. Itu yang disebut seketi 2 laksa 4,000, itu pandangan ulama saja, bukan ada hadis apa semua. Ini lebih diutamakan daripada qaul yang menetapkan bilangan, yang mana mungkin kemasukan orang yang bukan Nabi atau mengeluarkan daripada senarainya Nabi yang sebenar. Kalau diletak bilangan, kata ulama kita ni Zainal Abidin Patani, kemungkinan yang tak masuk Nabi termasuk, atau kemungkinan yang Nabi juga bilangan zakat itu lebih daripada itu. Jadi jangan ditempatkan itu qaul yang lebih selamat lagi lah. Ada mengatakan 124,000 Nabi ini. Tapi 124,000 takut nanti lebih pada itu dah tak masuk pula satu. Ataupun lebih pula padahal dia tak sampai 124,000, kurang pula yang tak Nabi kata Nabi. Jadi yang qaul sahihnya itu pandangan ulama saja. Tidak ada dalil, tidak ada nas, berapa ramainya bilangan sebenar itu Tuhan saja yang tahu. Tetapi setengah riwayat yang dhaif, yang lemah, menganggarkan bilangannya 124,000 orang. Itu pandangan yang lemah. Dan yang menjadi rasul seramai 313 orang daripadanya. Dan satu riwayat menyebut 314 orang. Sementara riwayat yang lain menyebut 315 orang. Itu pun berbeza-beza juga. Dua riwayat yang akhir adalah dhaif. Jadi yang disebutkan bilangan itu tak berapa kuat. Jadi yang tahu, yang senangnya wallahu alam. Cuma yang 25 nama dalam Quran itu sah. Yang wajib diketahui secara detail. Ka'bul Akhbar berkata, bilangan para anbiya ialah 2.200.000. Pula ada pandangan sampai 2 juta pula. Lagi ramai. Muqatil pula berkata, bilangan mereka ialah 1.424.000. Muqatil kata, kita wajib mempercayai nabi-nabi itu secara ijmal saja. Secara burung, bisa detailnya tak payah. Kalau tak sebut itu pun lagi bagus, lagi selamat. Sebut itu takut nanti tak kena. Itu pandangan saja. Baik, itu sedikit sentuhan mengenai Nabi dan Rasul. Faedah lagi satu dia nak tambah ilmu kita. Kita wajib mengetahui secara tafsil, secara detail atau terperinci Nabi-Nabi yang tersebut dalam Al-Quran. Iaitu seramai 25 orang. Wajib bagi kita mengajarkan mengenainya kepada isteri kita. Kalau isteri tak dapat lagi, ajar. Tak hafal, berdiri atas bangku. Tak hafal lagi, berdiri atas meja. Biar hafal dia. Bukan mesti hafal. Wajib mengetahui itu begini. Kalau orang kata Ayub Nabi tak? Nabi dan Rasul. Idris Nabi tak? Nabi dan Rasul. Bukanlah mesti Adam, Idris, Nuh, Salih, Ibrahim. Allah. Bang, aku baru dapat 20 aja bang, 5 tak ingat nama. Kalau disebutkan nama dia yakin itu Nabi, kira cukup lah. Sudah bukan mesti membilang dudut. Tidak. Kadang-kadang kita terlupa. Jadi wajib diajarkan pada isteri kita, anak kita, hamba kita kalau kita ada hamba, dan khadam kita kalau ada pembantu rumah kita, supaya mereka percaya semua Nabi tersebut. Jangan dipertidakkan. Itu termasuk dalam Muhammadur Rasulullah itu. Nanti yang kita bincang kalimah itu. Janganlah kita menyangka kita hanya wajib percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Jangan. Dan nabi-nabi lain tidak wajib kita percaya. Kita kena semua bila Muhammadur Rasulullah tu, sebab nabi yang beritahu dan Allah beritahu melalui wahyu nabi-nabi dulu tu, kita semua kena percaya dalam Muhammadur Rasulullah tu. Itu yang kalau asasnya Muhammadur Rasulullah tu aqaidul iman hanya ada 9. Tapi kalau ditambah lagi dengan wajib kita percaya apa yang dibawa oleh Nabi, dekat Muhammadur Rasulullah tu ada 16. Jadi la ilaha illallah tu ada 50 aqaidul iman. Ya Muhammad Rasulullah ada 16, jadi ada 66 yang wajib kita yakini.
Jangan ragu kita. Baiklah. Jangan kita anggap nabi-nabi lain kita tak wajib percaya. Kita nabi kita saja tidak. Semua nabi-nabi rasul yang dulu yang disebut oleh nabi kita, ya, dan disebut oleh Quran itu kita yakin, percaya itu semua Rasulullah. Percayakan semua anbiya sama ada yang disebutkan di dalam Al-Quran atau tidak, memang wajib bagi setiap kita yang mukallaf. Orang mukallaf semua mempercayai Nabi, sama ada sebut Al-Quran atau tidak. Atau riwayat hadis ada mengatakan. Setengahnya wajib kita percaya secara ijmal, secara burung, secara ringkas, dan setengahnya yang lain secara tafsil, secara detail. Mana yang tersebut dalam Al-Quran wajib diketahui dengan tafsil. Yang 25 itulah, 25 Rasul itu semuanya Nabi. Nabi dan Rasul. Ya. Arti mengetahui dengan tafsil ialah kita mengetahui mereka walaupun dengan memahami sahaja. Sekira-kira apabila disebutkan di depan kita mengenai setiap seseorang daripada mereka, nescaya kita tahu ianya Rasul. Idris, Rasul tak? Rasul. Macam itulah. Tak payahlah mesti hafal Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Ilyas, Zulkifli. Tak payahlah. Kalau sebut Zulkifli Nabi Rasul tak? Ya, Nabi dan Rasul. Cukuplah macam tu. Bukanlah menjadi syarat sah keimanan kita hafaz di dalam hati nama-nama mereka, tidak. Jangan kita tak percaya. Bila sebut ini Nabi dan Rasul, kita yakin percaya Nabi dan Rasul. Macam tu. Sudah cukuplah yang dikatakan fardu ain, meyakini nama-nama Nabi dan Rasul yang disebut dalam Al-Quran secara tafsil itu macam tu. Tapi kalau hafal lagi baik. Sebutlah, sebut. Apa yang tak ada lagi, cari. Baik, para rasul tersebut nama-nama mereka dalam Al-Quran. 25 rasul yang tersebut dalam Al-Quran ialah Adam, Nuh, Hud, Yunus, Idris, Zakaria, Yahya, Ibrahim, Ishaq, Ismail, Yaqub, Yusuf, Saleh, Ayub, Musa, Harun, Ilyasa, Shu'aib, Daud, Sulaiman, Lut, Ilyas, Zulkifli, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dibayangkan oleh setengah pihak di dalam nazam ini. Ada orang-orang dulu ulama dibuat syair, dihafalkan syair ni. Hatmun ala kulli zid taklifi ma'rifah bi anbiya'a ala tafsili qad ulimu bi tilka hujjatuna minhum samaniyah min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa humu Idris, Hudun, Syu'aibun, Salihun wa kaza Zulkifli, Adamu bil mukhtari qad khutimu. Atau dia punya syair. Kalau diterjemahkan, wajib di atas setiap orang yang mempunyai taklif, orang mukallaf, ya, yang cukup syarat mukallaf tu mengenai, ya, mengetahui, mengenali para anbiya secara tafsil, secara detail yang telah diketahui. Di dalam ayat tilka hujjatuna, dalam ayat tu kalau dimulakan tilka hujjatuna, dekat situ di antaranya ada 8. Selepas 10. Jadi dekat situ ada 18. Bila kita baca ayat Quran tilka hujjatuna tu ada 8, lepas tu disebut, lepas tu ayat berikutnya ada 10. Jadi ada 18. Semuanya 18 dan tinggal lagi 7 jadi 25. Siapa dia yang tak sebut dekat tilka hujjatuna itu ialah Idris, Hud, Syu'aib, Saleh, begitu juga Zulkifli, Adam dan, ya, Mukhtar, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Yang dipilih sekali ialah Nabi kita Muhammad SAW, digelar dengan Mukhtar. Sesungguhnya telah disudahi, ya, mereka itu. Jadi Nabi yang Mukhtar itu Nabi Muhammad SAW terakhir sekali. Jadi jumlahnya 25. Baik, itu maklumat begitu saja. Rasul-rasul yang berpangkat ulul azmi pula. Rasul-rasul yang ulul azmi yang paling tinggi daripada 25 itu pula, yang atas lagi ada 5. Iaitu ialah 5 orang dan martabat mereka seperti tertib berikut. Nombor 1 di atas sekali Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Ibrahim AS. Kemudian Nabi Musa AS. Kemudian Nabi Isa AS. Dan kemudian Nabi Nuh AS. 5 tu di atas. Daripada 25 tu 5 di atas sekali. 5 pula di atas sekali Nabi kita Muhammad SAW. Macam tu kedudukan para Nabi. Arti ulul azmi ialah mereka yang sangat kuat kesabarannya, menanggung banyak penderitaan atau mempunyai ketegasan dalam menjalankan segala kerja. Ulul azmi yang mempunyai azam yang kuat. Azam tu kita pun azam dia, ulul azmi.
ulul albab yang mempunyai akal fikiran, ulul azmi yang mempunyai azam yang kuat. Ulu-ulu itu mempunyai. Ya, 8 orang rasul mempunyai kitab, iaitu Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Sis, Nabi Idris dan Nabi Ibrahim. Tapi kitab tu ada yang tebal, ada yang kecil. Ada lembaran saja dinamakan suhuf. Kalau yang besar kitab itu baru kitab yang Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Jadi kitab Nabi kita ialah Al-Quran yang dinamakan Al-Furqan. Kitab Nabi Musa ialah Taurat. Kitab Nabi Isa ialah Injil. Kitab Nabi Daud ialah Zabur. Kitab Nabi Adam 10 suhuf saja, lembaran ringkas saja, nipis saja. Kitab Nabi Sis 50, ada yang mengatakan 60. Nabi Idris ada 30, ada yang mengatakan 50 atas perbezaan riwayat. Ada riwayat mengatakan berbeza. Kitab Nabi Ibrahim 10 suhuf atau 30 suhuf mengikut satu riwayat. Nabi Ibrahim ada 10, satu riwayat mengatakan 30. Itu suhufi Ibrahim wa Musa itu, ya. Kitab Nabi Musa sebelum Taurat dia ada 10 suhuf. Menurut satu riwayat kitab Nabi Nuh ialah 20 suhuf. Nabi Nuh pun juga ada dia punya suhuf dia. Dengan demikian jumlah penuh kitab yang turun daripada langit berdasar kepada riwayat ini ialah 184 buah. Tetapi riwayat yang masyhur dan muktamad ialah 104 buah saja kitabnya yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasul itu. Sama ada kitab tebal atau kitab nipis. Baiklah, baru kita masuk yang dalam Muhammadur Rasulullah, para nabi dan rasul. Itu bukan Nabi Muhammad SAW saja. Perkara-perkara yang wajib bagi para rasul. Jadi perkara yang wajib para rasul diketahui oleh setiap mukallaf, kita kena pelajari dan kita yakini secara tafsil detail adalah 3 saja. Seperti yang disebutkan oleh pengarang. Wa ammar rusulu alaihimus salatu wassalam fayajibu fi haqqihim as-sidqu wal amanatu wa tablighu ma umiru bi tablighihi lil halqi. Ini mudah saja, saya boleh baca laju, kita pun dah hafal kebanyakannya. Adapun para rasul alaihimus salatu wassalam, maka wajib pada hak mereka itu sifat benar, sidik, iaitu beritanya benar, selaras dengan perkara yang diberitakannya itu. Itulah berita yang sebenarnya. Tak ada yang sedikit pun yang salah, benar. Yang kedua amanah, iaitu kepercayaan. Dan yang ketiga menyampaikan apa yang disuruh sampaikan kepada seluruh makhluk. Jadi dalam pendekatan kitab kita ni tuan-tuan tidak 4, dia 3 saja. Sebab dia kata bila sudah sidik, benar, amanah, dipercayai, menyampaikan, mestilah Nabi dan Rasul itu patanah. Jadi tak payah sebut patanah. Cerdik itu, bila 3 ada tu mestilah cerdik. Jadi dia 3 saja dekat sini bilangannya. Tapi yang biasa tu 4. Sidik, amanah, tabligh, patanah. Itu yang wajib bagi para rasul. Kita di sini buat 3 saja, bukan menafikan patanah. Maknanya bila 3 ada tu pasti orangnya bijak. Sebab benar, amanah, menyampai, mesti dia bijak. Ketahuilah bahawa benar itu mencakupi 3 perkara. Yang para rasul itu benar, dia mencakupi 3 perkara. Benar dalam dakwaan membawa risalah atau perutusan. Betul dia Nabi dan Rasul, membawa risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu benarnya. Yang kedua, benar dalam segala hukum yang disampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya benar. Itulah hukum yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga, benar dalam kata-kata mengenai perkara-perkara dunia ke? Betul. Mengenai dunia, misal contohlah, kata Nabi, ambil bunga jantan dengan bunga betina dicantumkan untuk mengawinkan, pendebungaan kalau istilah kita. Itu bahasa keduniaan lah. Jadi itu dinamakan benar dalam kata-kata mereka, pandangan mereka, walaupun perkara yang berhubungan dengan keduniaan. Seperti menyatakan Zaid berdiri. Kalau dia kata Zaid berdiri, betul Zaid berdiri. Bila Zaid berdiri pula, rupanya Zaid baring lah. Tak. Bila katanya Zaid berdiri, berdirilah Zaid tu. Itu namanya benar. Hal-hal keduniaan itu hal-hal yang kehidupan ni. Umar duduk, betul lah Umar tu duduk. Aku makan sekian-sekian, betul lah yang dia makan. Kata Nabi, aku suka makan madu, misalnya kan. Aku minum sekian-sekian dan seumpamanya. Betul lah apa yang diminum tu. Itu hal-hal keduniaan kehidupan.
Maksud benar di sini ialah dua perkara. Jadi benar tu dalam tiga hal ni. Benar dakwaan dia jadi rasul dan risalah yang dia tu sebagai utusan Allah, yang dibawa hukum itu betul, itu datang daripada Allah. Macam itulah kehendaknya. Kemudian cakap-cakap dia apa yang dibuat itu dalam hal keduniaan semuanya benar. Benar di sini pula ada dua perkara. Pertama, benar dalam dakwaan membawa risalah atau perutusan satu. Yang kedua, benar dalam segala hukum yang disampaikan daripada Allah dua. Tu. Jadi pengertian benar itu ada tiga hal. Lepas tu, ya, yang dikehendaki benar itu dalam dua perkara itu ialah benar dia rasul dan benar segala hukum itu yang datang daripada Allah. Bukti yang disebutkan oleh pengarang hanya menjurus ke arah kedua-duanya saja, ya, iaitu ialah benar dakwaan risalah dan benar hukum hakam itu disampaikan datang daripada Allah SWT. Sementara perkara yang ketiga, hal keduniaan tadi, maka ia termasuk di bawah amanah. Jadi hal-hal keduniaan tu tak masuk dalam benar, ada mengatakan itu termasuk amanah. Bila dicakap, betul lah macam tu, maknanya dia amanah betul. Jika dikatakan bahawa setiap satu daripada dua bahagian yang pertama itu termasuk di bawah amanah, tetapi tabligh juga termasuk di bawah amanah, jadi tabligh pun amanah juga dan tidak berhajat dia diasingkan, maka dijawab bahawa terdahulu telah disebut kejahilan pada ilmu itu amat besar mudaratnya. Jadi kenapa pula kalau benar-benar itu masuk semua dalam amanah, tabligh itu pun kalau disampaikan termasuk juga dalam amanah. Kalau dia tak sampaikan, dia tak amanah. Tapi kenapa disebut? Sebab takut nanti dia kata kejahilan tentang itu nanti menjadikan amat besar dia punya mudaratnya. Takut nanti kita tak mempercayai Rasul itu. Semua disampaikan ilmunya tu, tabligh tu. Oleh itu tidak memada disebut secara ijmali saja. Kerana kena disebut secara detail. Itu dia sedikit ulasan. Ini pun mudah juga. Saya baca ringkas saja. Makna amanah ialah ketiadaan mereka berkhianat dengan melakukan perkara yang haram atau makruh. Kalau buat yang dilarang atau makruh itu khianat. Ya, setengah mereka mentafsirkan bahawa para nabi itu bersifat, ya, dipeliharai oleh Allah Taala zahir dan batin mereka daripada, ya, disaluti oleh segala perkara yang ditegah sama ada haram ataupun makruh. Itu katanya tak payah bincang amanah sebab Nabi itu sudah maksum, dijaga oleh Allah SWT, tak timbul perkara-perkara itu. Jadi setengah pihak mengatakan bahawa amanah itu satu bakat yang sabit yang ada pada diri Nabi yang menegah tuannya melakukan segala perkara yang dilarang. Sebab sifat Nabi, Allah dah jadikan dia macam tu, di samping dia maksum, dipelihara, dijaga pula. Oleh sebab itu, para Nabi dan Rasul tak buat perkara-perkara yang dilarang itu. Kedua-dua kaul tersebut merujuk kepada ismah maksum itu, iaitu pemeliharaan daripada dosa yang diibaratkan, ya, yang diibaratkan oleh setengah pihak. Jadi setengah pihak mengibaratkan cukup dengan maksum atau ismah itu sudah cukup. Jadi Nabi, ya, sudah terpelihara itu semua. Jadi amanah itu termasuk dah dalam sebab mereka itu adalah semuanya maksum. Kata pengarang, mereka menyampaikan apa yang disuruh sampaikan pada seluruh makhluk. Terkeluar daripada ungkapan apa yang disuruh sampaikan ialah mereka menyembunyikan daripada makhluk apa yang disuruh sampaikan pada makhluk. Bila amanah menyampai apa disuruh sampai, maka tidak ada yang suruh sampai disembunyikan, ditinggal, tidak. Dan apa yang diberi pilihan pada mereka, itu lain. Oleh itu tidak wajib mereka menyembunyikannya. Ya, kalau suruh sampaikan, dia mesti sampaikan. Tidak wajib menyembunyikan apa yang dipilih supaya disampaikan, dan tidak wajib bagi mereka sesuatu pun daripada apa yang disuruh mereka pilih. Jadi yang suruh sampaikan, wajib disampaikan. Yang suruh dia pilih pun semua disampaikan. Tak ada yang disembunyikan. Semua yang disebutkan di atas terbahagi dia kepada tiga. Pertama, mana yang disuruh mereka sampaikan. Mana yang disuruh mereka sembunyikan, mereka sembunyikan. Mana yang disuruh mereka pilih, mereka pilih. Itu tiga-tiga itu amanah. Boleh tak tuan-tuan menggambarkan apa juga tuan-tuan dalam tauhid ni yang diterima daripada Allah SWT sekecil-kecilnya, semua sudah disampai. Para Nabi dan Rasul macam itulah. Tak adalah istilahnya satu pun yang dia rasa nak tinggal apa semua, itu tidak amanah. Dan bila itu tidak amanah, dan itu tidak tabligh. Para Rasul semuanya amanah dan tabligh. Kita kena yakin begitulah sifat para Rasul tu. Oleh sebab itulah tuan-tuan dalam istilah-istilah itu, kalau kita menghalusi tauhid, contohnya macam sahabat-sahabat kita yang terlibat dengan Arkam, dia mempercayai tentang aurat Muhammadiyah.
Aurat Muhammadiyah itu Nabi sampaikan bila Syekh Suhaimi pergi Mekah di tepi Kaabah secara jaga. Kalau nak tahu dia punya asal punca Arkam itu yang kita kata, engkau punya tauhid salah, Syekh. Pasal aurat Muhammadiyah aja. Aurat Muhammadiyah tu kira okey, semua lapasnya semua okey, diamalkan okey. Tapi dia ada kepercayaan aurat ini Nabi sampaikan pada Syekh Suhaimi. Syekh Suhaimi yang ulama Sungai Udang Kelang tu bila dia pergi Mekah. Padahal Nabi dah wafat 1400 tahun lebih. Kita kata macam mana pula Nabi sampaikan? Allah kehendaki, Allah boleh bangunkan Nabi, datangkan dekat Kaabah, jumpa Syekh Suhaimi. Okey, dia ada hujah. Kita kata, kalau anta cakap macam tu, anta ingat tak sifat yang wajib pada Nabi? Sidik, amanah, tabligh. Nabi sifatnya apa juga ilmu disampai. Ini kalau disimpan, tunggu Syekh Suhaimi datang, ini tidak tabligh. Itu saja tuan-tuan dia tak boleh jawab. Itu kalau dengan kita, saya kawan tuan-tuan dulu sama-sama berdakwah. Hadza firaqu baini wa bainikum. Oh, macam Nabi Haidir aja. Kalau tak percaya, kita pisahlah. Engkau punya hal. Bila kita hujah macam tu, kita kata, anta tak boleh macam tu. Anta ingat tak, kalau Syekh Suhaimi ambil wirid tu pada Nabi secara langsung, sudah Nabi wafat 1400 tahun lebih, Nabi ada sesuatu sifatnya cacat. Anta rosak, anta punya iman dekat situ. Itu dia tak boleh jawab. Asal lah, tapi kita tak naklah bising-bising. Dulu dia tuan-tuan mengajar guru agama di Sekincan tempat saya tu. Sungai Liman, Sekincan, Sungai Liman tu, Pasir Panjang. Itu cacatnya tauhid tu. Tapi kita tak nampak tuan-tuan. Orang awam mana? Oleh itu kita bila baca tauhid ni tuan-tuan detail sebiji aja pun, yang saya kata ada 66 biji tadi, jangan pecah sebiji tuan-tuan habis. Ini bila Nabi ajar tu, tujuan dia nak sebut tu tuan-tuan, ini ceramah pula ustaz ni. Sikitlah 1 minit. Padahal dah habis dah tu dah. Akan datang nak sambung. Tujuan dia tu tuan-tuan, dia nak memberitahu aurat Muhammadiyah itu terlalu unggul daripada tarikat-tarikat orang lain. Orang lain jauh dia punya susunan, dudut, dia punya Rasulullah Syekh Suhaimi, lepas tu Pak Mat Arkam. Pak Mat tu tahu tak? Pak Mat kontrak, anak Syekh Suhaimi itu. Orang Sungai Udang lah. Dah semua meninggal lah tu dah. Jadi dia punya aurat tu tuan-tuan hebat pada ulama-ulama yang Naqsabandi ke Satari ke, dia punya Nabi Muhammad, Syekh Suhaimi, Pak Mat, Arkam. Nak ambil pada Arkam tu 5, orang punya 29 tangga, dia punya 5 tangga. Hebat dah tu. Jadi tujuannya nak macam tu. Jadi tak boleh kalau hal-hal begitu ada tujuan di sebalik itu, tapi iman kita dengan Nabi sudah salah. Sebab Nabi ada simpan ilmu. Padahal Nabi semua juga sudah ditablik, sudah disampai. Itu Nabi amanah tu. Puncanya itulah. Lepas tu bila nak berkembang tu macam-macam lah tuan-tuan. Macam Syiah juga. Tu kalau belajar tauhid, nanti tuan-tuan kita belajar perbandingan pula tauhid. Macam mana Syiah silap ustaz? Silap ini di mana? Silap ini di mana? Silap ini di mana? Kita semak tauhid kita. Nanti dalam kertas satu muka tu kalau nak rujuk tengok dekat mana. Oh, di sini yang 66 biji pecah dekat sini ni. 66 aqaidul iman tu. Baik. Jadi pengarang tidak menyebutkan mereka wajib menyembunyikan apa yang mereka disuruh sembunyikan, kerana perkara ini termasuk di bawah amanah. Ya. Jadi yang amanah tu yang disuruh sampai, dia sampai. Yang disuruh mereka sembunyikan, mereka sembunyikan. Yang mana yang disuruh mereka pilih, dia pilih. Itu amanah tu macam tu. Masya Allah. Itu sedikitlah kalau nak bincang tauhid tuan-tuan. Penyelewengan tu sikit sangat. 1/4 itu. Baiklah, untuk hari ini setakat itu saja. Faedah ni saya baca sikitlah. Nanti kita baca sifat mustahil. Selain daripada 3 sifat tersebut, para rasul juga wajib mempunyai sifat-sifat kamalat.
kemudian kesempurnaan lain bagi manusia yang tidak terhingga banyaknya, dan wajib pula setiap mukallaf mengetahui secara ijmal saja. Kemudian Nabi, kesempurnaan Nabi disempurnakan oleh Allah tuan-tuan banyak lagi lah, kita tak sebutlah. Jadi yang 3 ni saja disebut dalam kitab kini. Kemudian kita wallahu muwaffiq, Allah saja yang memberi taufik kepada kita. Kita berhenti setakat itu, nanti kita sambung. Ini mudah aja yang akan datang ni. Okey, macam itulah. Ini mudah ya, tak macam yang ketuhanan dulu. Ada apa-apa ke tuan-tuan? Ada soalan ke apa ke? Baiklah, kalau tak ada, alhamdulillah setakat itu kita tangguh dengan surah Wal-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.